Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengemudi acara, Pakatan Hakim yang bijaksana, seterusnya para patriot, warga Malaysia tercinta. Assalamualaikum, salam sejahtera buat anda semua. Saudara dan saudari, terimalah pidato saya, penghayatan rukun negara dalam makna Malaysia Madani. 5 kisah teladan lama, 6 kisah panduan baharu, dan 3 iltizam kesatuan buah fikir bersama. Ayuh, kita buka lembaran pertama, 5 kisah teladan lama. Saudara dan saudari, pertamanya, 4.2 bilion warga dunia, Kristian maupun Muslim, percaya Mary ataupun Maryam telah melahirkan Jesus ataupun Isa alaihissalam tanpa sentuhan mana-mana lelaki. 1.98 bilion umat Muhammad percaya Nabi telah naik ke langit, bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa dan turun kembali dengan kewajipan solat sebagai rukun Islam kedua. Kita semua percaya Tuhan Maha Esa, pemilik alam semesta. Kisah kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kisah Anai-Anai dan permaisurinya. Anai-Anai ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan bekerja setiap hari memastikan permaisurinya hidup selesa dan bahagia. Permaisurinya pula akan memastikan busuk mereka ini umpama istana untuk didiami dan mandiri anai-anai demi generasi ke generasi. Ini adalah kitaran cinta epik dipasakkan atas nama kemakmuran bersama. Kisah ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kisah penantian 37 tahun Bel Ngasri. Ye. Kata Balkoba, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu seni komedi ini perlu dijaga, kendati pun perlu diolah demi karya seni ataupun digubah demi Pak Mak Western. Untung tak rugi, luhur komedi ini perlu bersifat menghibur, bukan memaki, apatah lagi menghampur. Tuan-tuan dan puan-puan, keluhuran ini bukan bermaksud perlu untuk seperti asal, tetapi luhur ini boleh diolah dan digubah supaya dia mencapai boleh fungsi tertinggi dalam setiap perkara yang kita idami. Maka inilah luhur pada hakikat maknawinya. Itu kisah ketiga. Kisah keempat, tuan-tuan dan puan-puan, pedoman yang kita ambil tentang persoalan singa raja di rimba. Pernahkah tuan-tuan terfikir, kenapakah dalam ribuan spesies binatang di hutan, rajanya adalah singa? Sedangkan kita ada yang paling tinggi itu zirafah, yang paling pantas itu cheetah, yang paling besar itu bukan saya, gajah. Tetapi singa adalah raja di rimba. Kerana singa punya pemikiran, aku boleh makan semua binatang dalam hutan, zirafah, cheetah maupun gajah. Yang kuat itu berkuasa, yang kuat punya tahta, yang kuat adalah raja. Dan tidak ada dua raja dalam satu rimba. Namun yang bijaksana seperti kancil masih boleh melompat gembira. Yang rajin seperti semut masih boleh mencari rezeki di hutan yang sama. Bahkan burung yang terbang pagi pulang petang dengan perutnya yang kenyang. Apatah lagi yang sering dicemuh seperti khinzir, menyondol sana sini sesuka rasa. Manusia jangan ambil sifatnya khinzir, jangan menyondol sesuka rasa, nanti ada yang terseksa. Saudara dan saudari, kedaulatan undang-undang rimba ini mengakibatkan seluruh warganya mendapat tempat, seluruh isinya mendapat makanan, dan ekosistem ini menjadi ekosistem yang seimbang, biotik dan abiotik secara semula jadi. Itu kisah Raja di Rimba. Kisah terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, kisah Abu Nawas dan Raja Harun Ar-Rasyid. Kisah ini bermula tak kala raja bertitah, aku mahu alihkan masjid ini ke tempat yang lain. Maka bingung rakyat jelata memikirkan cara, buntu penyelesaian ini sehingga bisu tanpa sebarang kata, bimbang difikirkan derhaka. Maka datang Abu Nawas. Tuanku, Patik boleh melaksanakannya dengan syarat tuanku letakkan masjid di pundak Patik. Tersandar dan tersedar Raja Harun Ar-Rasyid atas teguran bijak dan penuh santun dan susila. Demikian saudara dan saudari,
kisah bagaimana kita menghayati rukun negara. Kita percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan, kesusilaan. Ayuh, kita buka lembaran 6 kisah panduan baru. Saudara dan saudari, saya percaya anda pernah mendengar cerita pembikinan piramid Giza di Mesir. Kisahnya hebat dan misteri. Misteri mumia Fir'aun, harta pusaka bertimbun di dalamnya, pembinaannya selari dengan bintang Orion. Sehinggalah persoalan, teknologi apa yang digunakan orang ketika itu untuk mengangkat batu bukan sebesar saya, sebesar dan seberat 20 hingga 30 tan setiap satunya. Maka perbincangan ini tiba di satu kelas bersama profesor dan juga pelajarnya. Profesor bertanya, apakah teknologi yang digunakan oleh orang zaman itu untuk membina piramid sebesar itu? Jawab pelajar itu, Profesor, pembinaan piramid ini telah berlangsung 2000 tahun sebelum Masihi. Sedangkan Isaac Newton baru menemui graviti pada tahun 1655. Kelihatan benar kan? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Penemuan itu tidak langsung melambangkan tarikh kewujudan sesuatu perkara. Seperti kita yang baru bertemu hari ini, tidak bermakna saya yang baru dilahirkan pagi tadi. Kalau benarlah begitu, nescaya kasihanlah bonda saya untuk melahirkan saya sebesar ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ceritanya dengan 6 kisah panduan baharu yang kita berlatar belakangkan dengan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan seterusnya, ihsan yang kita garapkan menjadi satu aksara penting, Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, Madani ini bukan baru ditemui oleh PMX kita pada 19 Januari 2023. Sebaliknya, ia telah muncul pada batang tubuh pertama Bani Adam yang telah dilahirkan di muka dunia, sehinggalah ketika ini waktunya. Namun, pendekatan Madani oleh Perdana Menteri kita membawa inisiatif yang telah membuatkan negara kita rakyat jelata selesa. Bermula daripada pelan ekonomi Madani sehinggalah menu rahmah yang mengenyangkan saya. Kendati pun usia Madani ini belum sampai usia matangnya ibu bersalin, ia telah melahirkan pelbagai babak gembira buat kami rakyat jelata. Maka untuk episod-episod seterusnya, saya percaya ia akan menjadi episod gembira kerana wataknya adalah anda, saya dan kita semua rakyat Malaysia. Ayuh, kita gembirakan penghujungnya. Saudara dan saudari, 3 iltizam kesatuan buat kita fikirkan bersama. Pertama, iltizam kesatuan pemikiran. Generasi lama perlu ada pemikiran yakin akan generasi hari ini untuk memastikan kesejahteraan generasi akan datang. Generasi akan datang pula perlu ada pemikiran ihsan kepada generasi-generasi sebelum ini, supaya mereka akan hidup dalam keadaan sayang menyayangi satu sama lain. Dan ini kitaran yang memastikan Malaysia terus madani dalam keadaan lestari. Kedua, iltizam kesatuan melalui tindakan. Generasi lama perlu bersama-sama generasi hari ini memastikan hak untuk mengecapi kesejahteraan Malaysia sekarang juga dapat diatasi dan dirasai oleh generasi yang akan datang. Dan terakhir, iltizam kesatuan cara hidup citra Malaysia. Seluruh generasi hari ini, hari yang lalu dan hari yang akan datang perlu bersatu padu memastikan Malaysia Madani ini terus unik di bawah panji jata negara yang berkibar dengan sempurna. Ayuh beriltizam tuan-tuan dan puan-puan, kendati pun kita tidak sempurna. Kerana kita percaya yang pekat boleh menjadi pelepas bedil, yang buta penghembus lesung, yang bisu meraga ayam, yang lumpuh menjaga rumah. Ketidaksempurnaan kita akan menyempurnakan ketidaksempurnaan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup seluruh kisah ini, ingatlah kembali, 5 kisah di awal tadi adalah intipati rukun negara. 6 kisah di tengah-tengahnya adalah isi hati rukun Malaysia Madani. Dan kalau rukun Islam itu diperteguhkan dengan adanya rukun iman, saya berdoa agar 5 rukun negara ini diperkasakan dengan adanya 6 rukun Malaysia Madani.
ditambah dengan 3 iltizam pada hari ini. 5, 6, 3. Jumlahnya 14. Sama dengan jumlah negeri-negeri dan wilayah dalam keajaiban sebuah negara yang kita pertahankan dengan seluruh nafas, iaitu Malaysia. Ayuh bangkit saudara dan saudari, kerana kita percaya terendam sama basah, terampai sama kering. Setiap bak ayam sedencing bak besi, kita bangkit berdiri kerana Rabbi. Kita bangkit untuk Malaysia Madani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.